الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan lingkungan kita di padang mahsyar, diberikan timbangan amal kebaikan serta dilimpahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk Isra Mi'raj, memperteguh semangat, mempertingkat keyakinan. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra dan Mi'raj ialah peristiwa yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Isra bermaksud perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Marilah kita mengimbau beberapa perkara penting yang berkaitan peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, kewajiban menunaikan solat 5 waktu. Bermula dari perintah menunaikan solat 50 waktu sehari semalam. Namun berkat permohonan Rasulullah dengan ihsan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dikurangkan kepada 5 waktu. Lebih istimewa, Rasulullah menerima perintah bersolat secara terus dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kedua, sebelum berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi pelbagai ujian dan berada dalam kesedihan kerana dihalau dan dicederakan oleh penduduk Taif. Kematian bapa saudara Baginda Abu Talib, begitu juga kematian isteri tercinta Siti Khadijah yang merupakan penyokong kuat kegiatan Baginda berdakwah mengembangkan Islam. Isra Mi'raj dihadiahkan bagi mengubati kedugaan serta mengukuh semangat juang Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Masjidil Aqsa di bumi Palestin, tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha, merupakan salah satu daripada tanah suci umat Islam. Masjidil Aqsa ialah kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah di Mekah. Negara Palestin merupakan bumi yang ramai diutus para anbiya dan rasul. Pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW berkesempatan mengimamkan solat bersama para rasul dan nabi. Dan keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku dalam keadaan luar biasa. Kebiasaannya ketika itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis mengambil masa 2 bulan, tetapi Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil masa hanya 1 malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan seekor haiwan dikenali burak sebagai kenderaan istimewa yang bergerak sepantas kelajuan cahaya. Muslimin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj telah mengimbau mengilhamkan ahli sains untuk
melakukan kajian serta berusaha untuk membuktikan secara ilmiah bahawa peristiwa tersebut dapat dijadikan sumber pengajaran untuk menemui pelbagai kemungkinan. Ilmu sains masih meneroka pembuktian bahawa bagaimana peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj boleh berlaku dengan begitu pantas, sedangkan jarak antara Mekah ke Baitul Maqdis melebihi 1.700 km. Belum termasuk perjalanan Baginda sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa meniti tingkat-tingkat langit sehingga ke Sidratul Muntaha yang tiada siapa tahu betapa jauh jaraknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam tempoh yang singkat, peristiwa yang sangat luar biasa lagi menakjubkan. Pada tahun 1905, ahli-ahli sains telah menemui teori fisik yang mengkaitkan antara masa dengan kelajuan. Jika suatu objek bergerak sangat pantas seakan ada lalu cahaya, masa seakan-akan terhenti. Atau hanya melalui satu tempoh masa yang singkat. Teori ini seringkali dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Daripada berbagai kajian sains dan teknologi yang diterokai, antaranya telah berjaya menghasilkan ciptaan berbagai kenderaan yang berupaya bergerak pantas sama ada di darat, di laut dan di udara, yang membolehkan manusia hanya ini lebih cepat tepat sampai ke destinasi perjalanan. Dengan izin ilahi, manusia turut berjaya menghasilkan kapal menerokai angkasa hingga dapat mendarat di bulan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat teragung, mukjizat ialah jawapan tuntas kepada perkara-perkara aneh yang berlaku kepada para rasul dan nabi. Mukjizat bermaksud suatu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk para utusannya agar dapat dijadikan bukti kerasulan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd potongan ayat 38 bermaksud, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat melainkan dengan izin ilahi. Mukjizat ialah jawapan kepada peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi kepada para rasul dan nabi dan berada di luar keupayaan logik pemikiran manusia, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai peringatan kepada manusia bahawa tiada siapa yang dapat menandingi kekuasaannya. Selain itu, ia menjadi bukti bahawa para rasul dan nabi merupakan insan istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan membawa syariat. Hadirin yang dirahmati Allah, mimbar menarik perhatian jemaah kepada perkara-perkara berikut. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj mempertemukan Rasulullah SAW dengan para rasul terdahulu di setiap tingkat langit, dan puncaknya berpeluang menghadap secara langsung di hadapan Rabbul Jalil. Peristiwa tersebut menjadi penawar mengobati kedugaan yang dialami oleh Rasulullah di samping memperkukuhkan semangat juang baginda. Kedua, perintah mendirikan solat datang secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Menunaikan solat ialah tanggungjawab yang wajib dipenuhi mengikut waktu yang ditetapkan. Hendaklah diutamakan, didahulukan daripada pekerjaan lain apabila kedengaran seruan azan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditangguhkan dan tidak boleh diringankan. Ketiga, ketika menghadapi cabaran dan ujian yang berat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa rintihan dan aduan seorang insan yang lemah itu, jika disampaikan secara ikhlas dan yakin, akan didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah, manusia diciptakan bersifat kerdil dan lemah. Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha berkuasa ke atas sesuatu. Jika dia menginginkan berlaku seperti mana yang disebutkan di dalam surah Yasin ayat 82 bermaksud, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.